Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali korang bersama saya Siti Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Sebelum tu korang boleh selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kereta dah siap kan? Pasal hit semua kan? Okey, boleh start tak? Okey, start. Oh, mati. Ai, weh. Bunyi apa enjin ni? Ai, kena check ni. Lagi sekali. Mati. Alah. Ya. Oh, cap tak kemas. Okey, start lagi sekali. Okey, cantik dah. Cantik, Wan. Terima kasih, Wan. Itu sahaja. Okey, tunduk. Okey, sikit akan menceritakan sikit tentang kereta kancil ni. Okey, kancil comel Geng-geng kita minta tolong subscribe sikit punya channel YouTube. Next time kita jumpa lagi. Okey. So, di mana sikit nak menceritakan sikit tentang masalah kereta kancil ni. Dia datang kat sikit, dia cakap ada mengeluarkan bunyi sebelah kanan depan sewaktu jalan tak rata ataupun duduk lain merah ke, lain kuning ke, asal jalan tu gravel akan mengeluarkan bunyi sebelah kanan terlampau kuat. Dan satu masa ketika masa dia orang corner, masa dia owner kancil ni bukan sikit. Dia tengah bawa, dia corner kan. Okey, dia corner bunyi ketang sekali. Lepas bunyi ketang, dah tak ada dah bunyi. Tapi, bunyi ketang tu sekali, bila jalan tak rata, lagi kuat bunyi sebelah kanan. Okey, so bila Fikir dah jack kereta dia ni, bila Fikir tengok kat kereta dia ni, banyak part yang telah ditukar untuk kereta ni. Tapi, bukan menceritakan kesalahan. Fikir hanya menceritakan apa masalah kereta dia ni. Kenapa kita rasa kita tak pandai. Bukan macam tu. Dia dah tukar stand rack dan sebagainya. Dan banyak lagi part-part yang Siki malas nak cerita lah. Nanti kan cakap Siki condemn pula korang. Jangan macam tu. Siki hanya menceritakan saja. Sebelah kiri dia tak ada masalah bunyi. Sebelah kanan ada masalah bunyi. Sebenarnya dia datang berpunca daripada selepas dia tukar brake pad. Okey. Selepas tukar brake pad, dia jalan seminggu, 2 minggu lebih kurang macam tu lah. Owner cerita kat Sikit. Sikit pun sibuk sikit. Tapi sempatlah sikit soal siasat kat owner tu. Dia kata lepas tukar brake pad, lepas dia jalan 2-3 minggu ataupun sebulan macam tu, tiba-tiba ada mengeluarkan bunyi yang tidak menyenangkan lah. Macam pernah dengar je bunyi dia kan. Bunyi kadang-kadang kata jalan tak kata. Kalau highway, okey, cantik. Okey, tapi Sikit ingatkan korang, walaupun korang tukar brake pad, hati-hati sebab sistem brake untuk sesebuah kereta, tak kira jentera berat, kapal terbang, kereta kebal, lori sampah, lori simen, diorang semua ada sistem brake. So bila sistem brake ni, fungsi dia untuk memberhentikan kereta yang dalam keadaan yang bergerak. So bila dia berhenti, selamatlah, pemandu kereta selamat. Okey, sistem brake banyak sistem yang dah update oleh manufacturer. Okey, dia orang dah update lebih canggih. Ada sistem ABS, anti-lock brake system, ada VSC, ada TRC ada. Tapi untuk kereta kancil ni bukan advance macam tu lah. Semua Sikit nak ceritakan sistem brake sahaja. Mewakili termasuklah minyak brake dan sebagainya, piping, brake pump, brake caliper dan sebagainya. Macam review sebelum-sebelum ni Sikit dah banyak menceritakan. Tapi untuk masalah kereta dia ni, sini, dekat-dekat. Okey, cuba tunjuk kat sini. Tunjuk kat diorang kat sini dulu. Jangan bagi tahu apa-apa. Panggil diorang tengok apa yang tak sempurna kat situ. Nampak? Apa benda yang tak sempurna kat situ? Apa korang rasa macam selepas tukar brake, tapi jalan dalam sebulan, 2 bulan, lepas seminggu, 2, Sikit tak pasti. Tapi lepas tukar brake pad baru ada isu sebab Sikit tengok brake pad tu pun tebal lagi sebenarnya. So macam kereta ni apa Sikit perlu buat untuk kereta ni? Apa benda yang tak cukup dekat kaliper ni sebenarnya? Pergi tengok belah sana.
Pergi tunjuk belah sana. Bagi dia orang kenalkan kiri dan kanan. Bila korang dah kenal, pergi kedai RM2, beli spana, repair sendiri. Dah nampak dah. Dah clear dah. Okey, mari ingat ni. Okey. So korang dah tengok dah dua-dua sudut dan satu side korang dah tengok kat sini. Okey, nampak tak ada satu pin kat sini? Nampak ada satu pin kat sini? Nampak ada satu pin kat sini? Dekat pin ni ada sediakan lubang. Nampak? Ada lubang. Ada lubang lock. Okey? So, kejap Siki nak ambil satu kata kejap. Bila Siki ambil satu kata nanti, korang bolehlah pergi kedai RM2. So, pergi kedai RM2, beli spana, buat sendiri. Okey. So, kat sini ada pin. Di mana sebenarnya masalah kereta dia ni, pin tak dipasang ataupun macam mana nak cakap tercabut ataupun hilang dan sebagainya. Nanti Siki akan cara step macam mana korang nak selesaikan andai kata pin ni tak ada. Dawai kan ni? Dawai. Nampak dawai tak? Dawai gantung sini mana? Dawai gantung sini. Kat kunci. Okey. Okey. Cantik. Macam sikit sebenarnya ada je benda tu. Ada part. Benda tu ada jual. Dan macam mana cara dia. Okey. Dekat pin ni sebenarnya dia ada 3 lock untuk mengunci ataupun tak nak bagi brake pad ni keluar. So bila benda ni keluar, brake pad boleh tercabut. Brake pad ni boleh tercabut. Kejap lah, ingat senang jadi pemain. Okey, nampak brake pad boleh terkeluar. Betul, kalau tak ada pin ni. Pin ni memang lock dia. Okey. Lock daripada besi luar kaliper sampai ke dalam ni. Okey, nampak. So, andai katalah kita tak ada. Contohlah kita cari-cari tak ada. Kita duduk kampung. Ataupun duduk tempat-tempat pedalaman yang tak ada klip tu. Habis macam mana korang nak buat? So, korang boleh ambil je satu dawai. Dawai ni, korang boleh cocok. Dan korang lipat lah. Ikutlah korang lipat macam mana sekalipun. Ni sikit tunjuk demo je. Okey, korang lipat lah. Korang lipat lah macam mana pun. Supaya tak kena dengan brake pad, tak kena dengan apa. Okey, cukup memadai untuk korang lock pin ni daripada tercabut. Macam contoh kereta dia ni. Okey, ni contoh sikit buat So, bila sikit dah lock, dia tak mungkin boleh keluar. Betul? Bergegar macam mana pun, dia tak akan keluar sebab dah lock. Betul? Okey, sekarang ni, pin bawah ni hilang terus. Pin bawah ni hilang terus. Berapa minit sekarang agak-agak? 8 minit. Tak boleh lama-lama nanti diorang marah nanti. Kata banyak dengan aku sembang. Okey. So, Siki akan keluarkan balik. Okey. So, sekarang ni korang tengok Tengok belakang sport rim ni. Tengok betul-betul belakang sport rim ni. Cuba tunjuk. Benda apa ni? Nampak ada bekas geseran. Betul? Nampak ada bekas geseran belakang ni. Okey. Contoh Siki buat pemasangan kejap Kejap ambil masa sikit. Macam mana benda boleh terjadi bunyi kuat tu. Okey. Kalau korang tengok, setiap bibir tepi ni semua ada luka. Bibir ni ada luka. Nampak ni dah. Cuba tunjuk luka kat sini. Nampak ada luka. Nampak kan? Ada luka. Setiap sudut ni semua ada luka. Nampak macam mana boleh terjadi? Ke belakang sikit dah. Ke belakang sikit, pin ni akan keluar. Bila jalan tak rata, dia akan keluar. Gedek. So, dia akan berlanggar. Tak nampak lagi. Nampak dia berlanggar tu. Nampak? So, bekas cala daripada pin ni tercampak. Nampak dia macam ada luka tunduk ke bawah tu. Ada bekas luka tunduk ke bawah. Dia terpaksa mengetuk. Pang. Sebab tu dia mengeluarkan bunyi yang kuat tu. Okey. So, sekarang ni kita dah tahu dah. Punca daripada masalah pin hilang ataupun memang kita tak tahu cara untuk menyelesaikan masalah. So, sekarang ni Siki ada order satu komponen. Di mana part yang biasa aduk bandar ni senang sikit dapat barang. Memang ada jual. So, Siki dapatkan pin yang baru. Siki akan suggest ke owner. Terus tukar
kedua-dua terus. Okey. Sebab dia datang one set sebelah kanan, one set dua-dua. So buatlah pemasangan. Nah, senang je. Dah masuk, ambil dia punya lock. Lock bahagian luar ni adalah lock paling penting. Okey, lock yang paling penting. Kalau ikutkan betul, dia ada 3 ke semua sekali lock ni. Sama macam belah sana. Cuma 2 part lagi belum sampai. So untuk sikit buat video ni, sikit buat dulu. Okey, bila korang dah masuk dalam pin, korang kena pusing sikit. Pusing sikit ni ke bawah, ni pusing ke atas. Bila pasang pin lock dah siap, so pin ni tak mungkin boleh keluar lagi dah. Sebab dia dah terlock. Okey, so sekarang ni kita buat kerja. Kalau tak cukup, jauh sikit dah. Aku nak bagi ceramah sikit kat pemain kita. Okey, bila satu komponen tak cukup, korang boleh cakap dekat customer. Sebab korang buat ni sistem brake, nyawa owner dan kereta ni. Kereta pada nyawa bro. Kalau korang tak isi minyak, enjin hidup. Enjin hidup, tak hidup. Sama je. So, sistem brake adalah sistem nyawa untuk kereta. Semua kereta macam Sikir cakap tadi. So, bila barang tu tak lengkap ataupun pin tu hilang sekalipun, tak cukup. Barang-barang tak cukup dekat sesebuah komponen yang korang hari-hari buka benda ni. Takkan korang tak tahu benda tu ada ni. Kenapa tak ada kan? Kenapa kereta hari tu ada kan? Tak okey kita ni. Tak apa lah, bagi tahu owner. Bang, okey. Contoh panggil, bang. Bang, saya tengok kereta abang ni satu benda tak lengkap bang. Ada satu benda yang tak kena. Bagi tahu, korang seorang pemain, korang layak, korang ada satu kuasa macam doktor lah. Tapi pemain biasalah, pemain tak ditirah macam Sikir. Pemain biasa je. Okey, kalau ada kekurangan Sikir minta maaf. Okey, tak cukup cakap bang. Okey, kereta abang ni ada satu benda tak, komponen tak cukup. Contohnya klip macam ni. So sekarang ni benda ni memang ada jual. Kalau tak ada jual, buat je step macam Sikir ajar tadi. Itu adalah cara yang korang tak dapat cari benda tu. Kalau andai kata ada, pasang je lah macam Sikir ada jumpa benda ni dan kita boleh tukar sebelah side sebelah sini sebab sebelah sana sempurna. So dah cakap dengan owner bang, satu benda barang tak lengkap. So sekarang ni macam ni. Owner cakap, tak apalah, buatlah. Okey, korang dah selamatkan owner. Kalau langsung korang tak bagi tahu customer langsung tak tahu apa. Bila dia orang langsung tak tahu apa, bukan mempertikaikan. Bila korang tengah buat, owner duduk sana, dia tak tahu apa. Memang dia tak, sebab dia tak tengok. Bila dia tengok, dia tahu lah. Bila dia orang tengok video sikit tahu lah. Bukannya dia orang tak pandai. So bila korang dah check kereta tak sempurna, korang bagi tahu. Kalau orang ni tak nak buat, tu urusan dia. Korang pemain dah tanggungjawab, korang dah lepas. Itu je Sikir nak pesan sebenarnya. Bila barang tak cukup, bagi tahu owner. Okey bang, macam ni, klip tak ada, tak boleh, kereta ni takut tercabut. Contohnya jadi macam ni, tercabut langgar sport ring calar. Betul katakan, brake pad tercabut. Brake pad tercabut, brake tak ada kereta ni. Bila brake pad tak ada, brake pad terkeluar, brake orang jadi rendah. Bila brake tu jadi rendah, korang mesti menggelabah dengan kereta. Ke tengah-tengah laju turun bukit kan, tekan tak ada. Tekan rapat selalu tinggi. Tekan brake rapat. Bila tekan brake rapat, korang pun jadi kereta takkan tak nak berhenti kan. Mesti korang, bahaya ni. So bila dah nampak depan mata ada masalah, bagi tahu kat customer. Setiap tu dalam kerja kena teliti sikit dalam kerja. Okey, kita dah kenal benda ni. Kita biasa hadap kereta ni. So kita dah tahu benda ni tak cukup ke apa kan. Macam sama pun ada kan. Okey, selain daripada masalah penyakit bunyi datang daripada brake pad ni, sebenarnya bunyi daripada brake pad longgar ni sebenarnya. Daripada brake pad ni longgar. Okey, kaliper Sikir ada check. Kaliper pin dia Sikir ada check. Tolong check, Sikir bantu tolong check, tengok brake pad dia. Sikir ada check brake kaliper dia, tengok sama ada boleh bergerak ke tak. Benda ni. Ni benda ni. Okey, benda ni wajib bergerak. Okey, brake kaliper pin sharp untuk brake kaliper ni wajib bergerak. Bila korang nak tukar brake pad kereta orang, korang boleh pump piston ni. Contoh pump piston. Sekejap cari spanner lagi. Okey, pump piston macam ni. Kalau kereta kancil mudah aje. Okey, korang boleh je kiau kat sini. Korang kiau kat sini boleh. Korang kiau je. Tengok sikit kiau. Okey, piston dah masuk kan? Bermakna piston tak jam. Okey, kita dah tahu piston tak jam. Tapi kalau piston jam, bagi tahu owner siap. Okey bang, piston abang jam Patutlah brake pad abang makan sebelah. Korang dah tahu dah punca.
korang dapat cegah daripada ada masalah bunyi lah, brake melekat dan sebagainya. Lepas tu bila korang dah nampak cover getah, oh cantik, tak ada koyak, tak ada apa, boleh cakap corner, okey tak ada masalah. Tu tak payah usik, pump okey cantik. Lepas tu korang tengok benda pergerakan ni pula. Okey, kalau andai kata pergerakan ni cantik, lembut je. So bila dia tak jam, okey lah. Tapi kalau korang nak tolak tak boleh, tak bergerak, ketat sangat, bermakna korang kena cakap kat owner, bang, mungkin sharp untuk kaliper pin ni dah jam. So mana cara nak buat, macam mana kita nak betulkan? Okey, kita boleh buka benda ni, kita boleh gosok dengan sandpaper, kita boleh buat pemasangan balik. Siap pemasangan, kita tengok main macam ni. Kalau dah lembut, settle masalah. Mesti brake pad tu makan sama rata. Tak ada lah brake pad makan sebelah tebal, sebelah nipis. Itu baru 3 bulan tukar brake pad, dah ada bunyi brake pad lagi. Asal kita selalu tanyakan kenapa je, tapi kita tak tahu macam mana solution untuk selesaikan masalah. Seorang pemain dia wajib kena tahu, walaupun benda ni nampak benda ni kecil je pun ni. Tapi hakikatnya kita kena sentiasa belajar, kita kena faham. Oh, brake kaliper. Oh, belakang ada pipe. Oh, pipe ni dalam ni ada minyak. Oh, bila ada minyak dia nak minyak bersih, dia tak nak minyak kotor. Oh, bila minyak kotor boleh menyebabkan dia paket untuk brake kaliper rosak, bocor dan sebagainya. Faham tak? Bila korang dah detail macam tu, insya-Allah setiap kerja yang korang buat, customer mesti berpuas hati. Melainkan customer tu lebih pandai pada korang lain lah. Dah rasa cun buat benda pergi bengkel lagi. Betul? So bila customer dah dapat satu keyakinan daripada hasil kerja korang, insya-Allah korang mesti murah rezeki. Korang kerja je baik-baik. Kadang-kadang kerja pemain ni korang nampak macam ada kerja senang, tapi kalau andai kata ada masalah, skru patah, skru loose, korang tak bagi masa kat pemain, korang bagi tekanan kat pemain, itulah pemain jadi rasa macam mana? Pemain rasa macam mana? Rasa mampus. Jangan macam tu, makna bagi penjelasan elok customer, bang, okey kereta abang ada masalah ni. Oh, ni tak sempat siap lah hari ni, macam mana bang ni. Tak apalah, pasang balik. Okey, itu kehendak daripada customer. Okey, korang pemain wajib. Bang, skru patah bang. Belakang sikit dah. Bang, skru patah bang, macam mana bang Asal kau buat patah? Hari tu tak patah. Walaui, jangan macam tu. Kita ada budi bahasa, kita datang sebuah bengkel, kita pun mesti ada satu kepercayaan kat dia. Dia dah buat elok-elok dan kereta tu yang ada masalah. Tapi bila pemain dia cakap, oh bang, kita buka patah, kita ikat patah, salah pemain. Faham tak? Kita ikat patah, salah pemain. Bukan salah macam mana. Kita tengok, okey, batang sub screw. Contoh batang sub screw. Kita tengok dia kurus. Kurus tengah. Kau perhati dah, setiap kau tengok kereta-kereta orang, kau tengok badan tengah dia kurus. Bila kurus, menandakan sebelum ni dia orang dah over ikat. Dah ikat terlampau kuat. Bila ikat kuat-kuat, dia nak putus. Tapi dia ikat rasa macam, lembut balik lah. Dia pun, biarlah lantak lah, peduli lah kereta aku pun. Nampak? So bila pemain lain pula dah nampak benda tu, ataupun langsung tak tengok, ikat, pak putus. Nampak dia ikat, pak putus. Kalau ikutkan memang bukan salah pemain, tapi ketelitian dalam kerja dia. Itu penting tu. Bila dia orang teliti dalam kerja, memang insya-Allah kerja memang terbaik. Tu jangan-jangan, tapi macam sikit-sikit biasa je. Bila seandainya korang buka satu skru. Contoh nut tayar ni. Bila korang buka, masuk elok rapat, okey dah baru ikat gang gerap. Betul, check balik tengok kalau gang tu cukup kuat, cukuplah kuat. Okey, lepas tu kau buka. Kau buka ketat. Ketat tak boleh. Betul lah. Terpaksa ke nak buka sebab ada masalah brake pad habis ke? Pemain tu cakap, bang, sebelum saya buka ni saya nak bagi tahu kat abang dulu, takut skru ni putus. Maknanya kau dah bagi satu penjelasan. Bila dah bagi satu penjelasan, kau dah cover untuk diri korang. Bila, okey, owner cakap tak apalah, putus-putus lah. Yang penting kita dapat tukar brake pad dia. Okey, cantik. Owner faham lah. Kalau owner tak faham, owner cerewet, mampus korang. Tak apalah, abang ambil balik lah kereta ni. Kan? Tapi kita ada budi bahasa kita cakap elok. Buka putus. Jangan korang salahkan pemain tu. Dia nak buka, dia nak selesaikan masalah. Mana ada pemain menambahkan masalah. Betul?
So bila korang dah explain macam tu dekat customer, insya-Allah dia orang mesti mudah faham. So masalah macam ni sikit tak nak petikai kalau sikit tak nak petikai orang sober, sikit tak nak. Tapi memang sebenarnya memang sikit tengok ada masalah lain kat kereta dia ni. Tapi sikit nak pastikan penyakit utama dia datang kat bengki. Korang perasan tak? Kalau customer setiap kali datang kat bengki, dia akan bawa satu masalah. Betul? Satu ke dua ke tiga ke empat. Cuba tanya owner balik, bang. Mana penyakit utama yang anak abang selesaikan? Faham tak? Maknanya korang kena selesaikan penyakit nombor satu dulu. Sebab matlamat dia datang sebab penyakit nombor satu tu. Bila korang buka, korang dah tengok. Okey, ada banyak lain benda yang masalah. So korang boleh suggest ke owner dulu. Korang seorang pemain, korang boleh tahu. Okey, benda ni kita tengok, ni kurang cantik dah ni. Tapi kalau setakat nak pakai 2-3 bulan lagi, boleh ni, tak ada masalah. Tengok owner kurang bajet, pakai je. Tak payah paksa sangat owner. Jangan nak takut-takutkan. Cerita kebenaran sahaja. Korang jadi pemain, lama-lama korang jadi, benda ni jadi macam ni. Jadi mesti punya. Sebab korang cun sikit biasa. Okey, next time kita jumpa lagi. Andai kata ada kelemahan daripada sikit minta maaf. Yang kurang, yang lemah semua daripada sikit. Yang hebat semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe sikit punya YouTube. Kita up sikit sampai 150,000 subscriber cukup lah. Macam tu dah. Jangan cakap kuat nanti orang marah nanti. Al-Fatihah. Assalamualaikum.